pihak SPP menjalankan tanggungjawab dengan baik dan ada analisis statistik mengenai kekosongan jawatan guru yang perlu diisi sesuai dengan penawaran guru pendidikan yang sedia ada. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Itu soal terakhir ya. Dan itu silakan. Terima kasih. Saya ucapkan dapat bersemangat semua untuk mengemukakan pertanyaan. Yang pertamanya ialah apabila terbentuknya Kementerian Pendidikan yang baru ini, iaitu penggabungan antara Kementerian Pelajaran yang lama dan Kementerian Pengajian Tinggi. Pertamanya saya nak maklumkan ialah langkah-langkah untuk menjajarkan plan-plan yang kita telah bentangkan, yaitu plan pembangunan pendidikan Malaysia dan juga plan strategik pengajian tinggi nasional negara kita. Maka kita harap dalam tempoh tahun hadapan selesailah urusan-urusan sebegitu, supaya akan dilihat adanya kontinuum antara pembangunan pendidikan di peringkat yang paling rendah, di peringkat prasekolah hatta sampai ke peringkat tertiary di universiti. Dan oleh sebab itu memanglah wajar untuk kita melihat bagaimana bukan saja penjajaran itu dapat dilaksanakan, tetapi aspek-aspek yang penting di peringkat perpaduan antara masyarakat di negara kita ini dipupuk melalui institusi pendidikan yang telah pun kita bina ini. Kerana kita sedar bahawa antara perkara yang utama di negara Malaysia ini ialah perpaduan nasional. Kerana di Malaysia kita mempunyai jumlah penduduk yang ramai, tetapi penduduk itu juga datang daripada pelbagai keturunan kaum, agama, latar belakang, budaya, bahasa yang berbeza-beza. Kalau tidak ada diwujudkan semangat kerjasama dan perpaduan yang menjadi teras dalam pembangunan nasional, maka itu akan menjadi satu masalah besar bagi negara kita. Jadi sebab itu dalam konteks di IPT ini, memang pun sudah pun kita mulakan tadi pun dalam ucapan Naib Chancellor, langkah-langkah yang telah pun diambil untuk bukan saja memberikan pendidikan dalam bidang ilmu yang kita tuntut di IPT SPT UMS ini, tetapi bidang-bidang co-curriculum, bidang-bidang kesukarelawanan, bidang-bidang yang melibatkan soal pembangunan komuniti di mana masyarakat dan mahasiswa berganding bahu untuk menjalankan kerja-kerja amal yang saya kira sebagainya diberikan merit dan kredit oleh pihak universiti untuk membantu meningkatkan pencapaian saudara sebagai seorang pelajar yang holistik. Jadi ini telah pun kita mulakan dan memang pun kita mahu supaya ditingkatkan lagi, dan saya serah pada kebijaksanaan pihak universiti untuk melaksanakan ya, di peringkat kampus ataupun di luar kampus, sama ada waktu semester ataupun waktu cuti yang lain, untuk ia dapat dilaksanakan secara lebih meluas lagi. Baru-baru ini pun Perdana Menteri telah pun memberikan pandangan supaya kita menambah bilangan peserta dalam program pelapis. Saya tidak tahu sama ada di sini adakah pelapis ya. Oh, ada. Cadangan kita ialah supaya kita tambah instruktor yang kita datangkan daripada Kementerian Pertahanan untuk menjadi instruktor di universiti supaya program pelapis ini dapat kita lipat gandakan dengan bilangan peserta yang lebih ramai. Kerana di situ kita dapat menanamkan semangat cinta kepada negara, semangat kerjasama, semangat perpaduan. Maka langkah sebegini saya kira wajar kita teruskan. Jadi secara ringkasnya ini memang sudah pun kita sediakan. Di samping itu ada program saya mencatatkan ini My Beautiful Malaysia, sukarelawan IMOU, menjadi ambassador ke Pembuta Universiti ke luar negara, dan pelbagai inisiatif yang lain yang telah pun dilaksanakan. Ini akan kita teruskan dan Kementerian Pendidikan memberikan sokongan yang baru supaya ini dapat dilaksanakan secara lebih lagi di masa-masa yang akan datang. Soal yang kedua ini
yang berkaitan dengan perkhidmatan penempatan guru. Ya, ini antara satu isu yang saya pandang serius, dan saya kira saudara-saudari pun yang bakal mahasiswa, terutama yang di bidang pendidikan, memandang serius. Semalam pun waktu kita bertemu dengan mereka yang mengikuti sebagai pelatih di IPJM pun membangkitkan hal yang sama, yaitu untuk menentukan supaya setiap pelajar-pelajar ataupun mahasiswa yang mengambil bidang apa sekalipun, terutama bidang pendidikan, dapat ditempatkan di dalam sekolah-sekolah ataupun tempat pekerjaan yang mereka kehendaki. Dan untuk itu saya ingin nak mengatakan sini bahawa di peringkat kita di Kementerian Pelajaran Malaysia ini, isu pelantikan dan penempatan graduan pendidikan sama ada graduan lepasan institusi pengajian tinggi awam maupun institusi perguruan Malaysia ini telah pun kita perhalusi secara yang terperinci dengan kita mengambil kira keperluan guru yang terlatih yang diunjurkan oleh Kementerian. Pada 5 Oktober 2012 saya sendiri telah pun mengumumkan itu memberikan penempatan pada 10,715 graduan Institut Pendidikan Guru dan Institut Pengajian Tinggi Awam dalam bidang pendidikan yang telah dan juga bakal menamatkan pengajian mereka di tahun ini, tahun tersebut. Dan keputusan ini telah diambil setelah kita mengambil kira secara terperinci keperluan guru dalam jangka masa panjang seperti yang kita gariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi oleh sebab itu ini akan kita teruskan satu kajian mengenai kebolehpasaran graduan dalam masa yang terdekat, telah pun untuk kita dapatkan unjuran yang lebih tepat dapat kita buat secara lebih komprehensif dengan kita mengambil kira keperluan di peringkat nasional. Dan ini satu langkah yang penting yang kita laksanakan. Dan ada juga yang dikatakan berlebihan, sebenarnya saya tidak fikir begitu, hanya kerana situasi dan keadaan tertentu. Kerana yang terkini sebagai contoh, waktu mana kerajaan memutuskan untuk melanjutkan tempoh perkhidmatan guru daripada 58 kepada 60 tahun sebagai contoh, maka sudah wujud di mana mereka yang patutnya ditempatkan tidak dapat ditempatkan kerana tenaga itu masih ada di sekolah. Nah, ini kita akan selesaikan dalam peringkat-peringkat tahun yang akan datang. Sementara itu kita telah meminta IPTA untuk mengadakan moratorium supaya tidaklah mengambil pelajar bidang itu yang terlalu ramai, dan juga di peringkat IPG kita tetapkan bidang-bidang yang tentu saja yang boleh kita izinkan. Soal yang disebutkan oleh saudara tadi bahawa memang perancangan yang saya sebut itu akan kita teruskan. Penempatan guru-guru untuk di sekolah di Sabah ini sudah dibangkitkan selalu. Seberapa yang mungkin boleh, apabila seseorang itu telah mendapat kelulusan dan dimohon kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, ini syarat yang kita wajibkan, maka mereka ini akan dipanggil untuk ditemuduga, dan bila mereka diluluskan oleh pihak SPP, maka Kementerian akan menempatkan mereka di sekolah-sekolah yang mana memerlukan jawatan mereka. Dan memang sejak dulu pun kita berfikir untuk mengurangkan masalah jangka panjang dari segi pertukaran sebagai contoh, maka mungkin adalah sesuai kalau mereka itu datang daripada Sabah, maka ditempatkan di sekolah-sekolah ataupun di mana-mana yang sesuai di negeri Sabah, ataupun mungkin di daerah yang tertentu di mana terdapatnya sekolah yang memerlukan tenaga itu. Walaupun sebenarnya dia tak semudah yang disebutkan tadi. Ya, itu kita akan cuba laksanakan mungkin dalam satu jangka waktu yang tidaklah singkat, sampai ke satu tahap sebahagian yang dapat kita tampung dengan menempatkan orang Sabah di Sabah, orang Sarawak di Sarawak, dan lain-lain lagi. Namun begitu, kerana kita juga mempunyai perancangan khusus. Kalau dalam bidang perguruan sebagai contoh, ada bidang-bidang option yang mereka ambil. Kalau kebitaraan bahasa Melayu, maka mereka akan diantar untuk mengajar bahasa Melayu. Kalau itu ialah berkaitan dengan bahasa Inggeris, Maths and Science, ialah bidang-bidang option mereka.
maka tentulah kita memerlukan guru yang mahir yang sudah berlatih bidang itu dihantar ke sekolah yang memerlukan. Sama adakah terdapat di kalangan orang-orang Sabah dan Sarawak sebagai contoh yang mengambil bidang yang sama. Maka itu boleh kita berkira tentang pendapatan mereka dari segi jangka panjang. Ada soal yang sekali lagi yang saya tidak dapat sebutkan sini telah dicatatkan. Dalam soal nak memupuk semangat kesukarelawan, ini juga ditanya soalan yang kedua, minta maaf. Langkah-langkah yang kita buat untuk mempromosi dan memupuk semangat kesukarelawan di kalangan mahasiswa yang sibuk dengan aktiviti kuliah. Sepatutnya mereka tidak harus sibuk selalu hanya dengan kuliah sahaja. Mereka harus ada ruang dan masa untuk digunakan bagi melibatkan dalam program seperti menerusi yayasan sukarelawan siswa. Ini telah pun dibentuk yang saya dimaklumkan oleh pengusinya, Datuk Zuraidah, tak silap saya, sudah berjalan sekian lama, mendapat sambutan yang baik sampai ada program-program seperti ini dibuat di luar negara, baru-baru ini di Laos, di Vietnam dan sebagainya. Kemudian program University Community Engagement ataupun University Pendamping Masyarakat itu juga sudah pun berjalan. Kita nak supaya ditingkatkan, diperluaskan lagi. Dan berbagai-bagai aktiviti yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan co-curriculum harusnya dapat disediakan supaya pihak mahasiswa dan mahasiswi dapat menggunakan ruang masa yang ada bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih saya ucapkan. Mungkin boleh saya beri terus di sini. Sampai dulu. Boleh. Saya ada satu soalan yang terakhir. Terima kasih Tan Sri. Kita mohon nasihat Tan Sri kalau kita masih boleh. Boleh. Terima kasih Tan Sri. Boleh dua soalan lagi. Boleh dua soalan lagi. Ini satu peluang keemasan untuk kita ya bersama pemimpin negara. Dan sekali lagi tampil ke muka corong, ke corong mikrofon. Cuan-cuan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tan Sri, yang terhormat Tan Sri. Nama saya Muhammad Orati Bidal Rahman daripada Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial. Di sini saya ada terfikir satu soalan yang amat terhormat Tan Sri. Kejap. Gemuruh Tan Sri, gemuruh. Soalan saya di sini Tan Sri, apakah usaha ataupun langkah daripada pihak kerajaan khususnya kepada pemimpin pelajar, pihak kerajaan untuk memberi ruang macam seperti fellow perdana lah untuk para pemimpin pelajar yang mungkin sudah habis berkumpul. Minta respon daripada Tan Sri. Memang kita mahu supaya terutamanya pimpinan mahasiswa yang ada di semua universiti ini tidak orang kata hanya berniat cergas dalam kampus memimpin ahli-ahli perbakan mereka dan sebagainya. Kita mahu supaya soal kepemimpinan mahasiswa ini dapat dilanjutkan ke peringkat-peringkat yang lain, terutamanya bila mereka keluar untuk berkhidmat kepada masyarakat. Oleh sebab itu, baru-baru ini Menteri Belia dan Sukan Saudara Khairy Jamaluddin telah pun mengemukakan cadangan supaya kita wujudkan fellow perdana, di mana kita mengenal pasti pemimpin-pemimpin muda di kalangan mahasiswa daripada universiti tempatan dan juga luar negara. Orang-orang kita ditempatkan dengan menteri-menteri mentor mereka. Saya sebagai contoh menerima 4 orang pelajar daripada universiti dan juga yang sudah lepas pembelajaran mereka untuk mengikuti segala perkara yang saya lakukan sebagai timbalan Perdana Menteri dan juga sebagai Menteri Pendidikan. Coba tempoh masa itu agak terhad, kalau tak silap saya hanya lebih kurang 3 bulan, tetapi saya dapati daripada maklum balas yang saya terima daripada mereka, ini adalah amat berguna. Barulah sebenarnya mereka kata mereka memahami bagaimana kerajaan ini beroperasi, bagaimana sesuatu keputusan dibuat, bagaimana pertimbangan-pertimbangan dilakukan untuk mencapai sesuatu keputusan tadi.
mengambil kira situasi, keadaan, suasana. Lebih lagi kerana di Malaysia ini kita mempunyai pelbagai-bagai kumpulan stakeholders, dan saya membenarkan mereka ini duduk dalam mesyuarat. Mereka ikut saya untuk berkempen di Kuala Besut sebagai contoh, dan kami sebagai seorang politician bagaimana kita menyampaikan maksud dan juga maklumat yang penting untuk rakyat jelata. Jadi daripada maklum balas yang saya terima dan mereka sudah menamatkan program ini adalah satu yang amat baik. Saya percaya bahawa program perdana ini, fellow perdana ini akan insyaAllah diteruskan untuk tahun hadapan. Jadi hanya di peringkat awal itu jumlahnya terbatas hanya 70 orang sahaja. Ini adalah percubaan, dan saya jangka untuk tahun-tahun ke depan jumlahnya akan kita tambah lagi supaya kita dapat menguji sebenarnya tahap upaya kepimpinan pelajar-pelajar. Kalau di kampus bukan main lagi hebat, sama ada di luar sana mereka faham ataupun memahami ataupun tidak situasi sebenarnya, dan bagaimana mereka dapat bertindak untuk respon pada situasi yang ada ini. Jadi atas dasar itu kita fikir memang sesuai lah kita laksanakan, dan bagaimana yang saudara sebutkan tadi, apakah kita akan perkenalkan program-program serupa, sama ada program fellow perdana ataupun ada lagi ini bagi saya di peringkat Kementerian Pendidikan kita akan memberikan sokongan, sama ada dibuat oleh pihak universiti ataupun oleh persatuan-persatuan pelajar melalui program tertentu untuk menonjolkan keupayaan kepimpinan pelajar itu, maka langkah sebegini memanglah saya sokong. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Juhar bin Harun, Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Sesi 2012-2013, ingin mengajukan beberapa pertanyaan soalan. Pertama, yang amat berhormat Tan Sri, saya ingin bertanyakan tentang apakah status tentang Wi-Fi yang dijanjikan oleh Perdana Menteri untuk diberikan pada seluruh kampus dan diletakkan dalam Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya ingin bertanyakan, apakah juga langkah atau usaha dekat kerajaan atas cadangan yang telah diajukan oleh seluruh Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Kebangsaan atas yang telah dikemukakan dalam perundingan pelajar kebangsaan. Antaranya ialah dari aspek perumahan siswa untuk diberikan tiada permasalahan siswa. Kedua, lebih kepada rentetan yang berlaku dari aspek sekolah wawasan yang telah dibentangkan dalam Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan baru-baru ini. Sekian. Wallahu a'lam. Saya harus semak daripada Kementerian Penerangan dan Multimedia, tak silap saya, dan SCMC Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, bagaimana rollout plan yang telah diputuskan oleh Perdana Menteri itu untuk dibekalkan Wi-Fi kepada seluruh universiti. Kalau tak silap saya, ini sebenarnya sudah dimulakan dengan beberapa universiti, tetapi langkah ini akan berterusan sampailah ke UMS di Sabah dan UiTM. InsyaAllah ini akan kita laksanakan. Keduanya ialah saya masih ingat waktu saya memfungsikan Majlis Perundingan Pelajar beberapa bulan yang lepas, ada beberapa kertas yang telah pun dibentangkan, yang telah pun dibawa pada pihak kerajaan. Saya juga telah respon. Contoh yang paling penting ialah soal perumahan siswa ataupun hostel ataupun tempat tinggal untuk siswa dan siswi di universiti-universiti, kerana dikatakan peratusan mahasiswa yang tinggal di universiti agak tidak sampai ke tahap yang kita kehendaki, iaitu 70%. Mungkin sebahagiannya ialah hanya 45% sahaja. Jadi ada lagi ruang yang boleh kita isi dalam tempoh yang mendatang ini. Cumanya ialah kerana di peringkat Kementerian Pendidikan kita sudah pun dapat mengetahui berdasarkan unjuran untuk tahun-tahun ke hadapan ini berapakah jumlah tempat kediaman yang harus disediakan. Dan disebabkan itu kita sudah pun mengemukakan pandangan kita, disebabkan satu ialah pembiayaan untuk membina hostel-hostel tadi melibatkan kos yang agak begitu besar. Jadi kalau kita boleh bekerjasama dalam konsep private public partnership sebagai contoh, maka ini boleh mengurangkan beban kerajaan. Jadi ini sudah pun kita ambil perhatian,
tetapi saya akan menunggu bagaimanakah model pembiayaan yang nak dikemukakan supaya projek ini akan dapat kita laksanakan di universiti yang memerlukan. Soal yang kedua ialah sekolah wawasan. Respon yang telah pun saya berikan pada waktu itu dan masih kekal pada hari inilah bilangan sekolah wawasan itu agak terbatas daripada jumlah yang sudah sedia ada, dan kita dapati walaupun konsep itu waktu dikemukakan baik tetapi tidak begitu disambut, terutamanya oleh sebahagian daripada masyarakat bukan di Putra, Cina ataupun Tamil, kerana mungkin mereka salah anggap bahawa ini sebagai satu usaha yang boleh memadamkan ataupun mengurangkan pentingnya bahasa ibunda mereka. Kita telah jelaskan bukan tujuannya itu. Tujuannya bagaimana dalam kepelbagaian sistem pendidikan kita ini dapat kita wujudkan suasana yang lebih kondusif untuk wujudkan persepahaman, pengertian, kerjasama dan perpaduan. Kalau yang Cina pergi ke sekolah Cina, yang Tamil ke sekolah Tamil, yang Melayu dan Bendera ke sekolah itu, kebangsaan saja pastinya tidak ada membantu dalam soal untuk merapatkan hubungan perpaduan itu. Tapi malangnya ia tidak disokong. Yang saya lihat sebagian yang sudah dilaksanakan ada kesan yang agak positif, tetapi walaupun Kementerian berpendapat dalam situasi yang sedia ada ini kita boleh wujudkan kerjasama dan perpaduan itu tidak menerusi satu bentuk pembangunan fizikal, yaitu dengan adanya remote, adanya program-program perpaduan, adanya lawatan antar sekolah, adanya sukan yang lebih banyak disediakan. Ini juga boleh membina persepahaman dan perpaduan. Sebab itu kita tidak bercadang untuk memperluaskan lagi konsep sekolah wawasan ini. Jadi itulah saja yang saya boleh respon. Saya ucapkan terima kasih.